Selesai pembangunan Pelan Pendidikan Individu dan Keluarga PPIK, guru akan menetapkan tarikh untuk mengadakan perjumpaan bersama ibu bapa. Saya Teacher Aina. Kita pernah berjumpa waktu sesi perjumpaan kita pertama dulu waktu penaksiran. Okey. Ya, dan puan biasa masuk sesi kan bersama saya. Okey. Okey. Terlebih dahulu saya ingin terangkan tujuan mesyuarat kita ya. Mesyuarat kita adalah mesyuarat PPIK iaitu Pelan Perkhidmatan Individu dan Keluarga. Okey. Terlebih dahulu saya ingin terangkan apa itu PPIK. Saya faham puan dan encik pertama kali dengar apa itu PPIK kan? Okey, PPIK ini adalah satu penanda aras untuk saya lakukan objektif lah terhadap Erin. Okey. Objektif ini saya ambil berdasarkan pemerhatian saya terhadap Erin bermula daripada hari pertama lagi. Puan dan encik bawa Erin datang ke sini. Masa assessment hari pertama. Ya, betul. Dan juga berdasarkan pemerhatian saya terhadap Erin dalam kelas. Dan juga berdasarkan apa yang puan dan encik ceritakan kepada saya tempoh hari. Okey. Jadinya tempoh PPIK ini akan dijalankan selama 6 bulan. Sebagai contoh, Januari hingga Jun. Okey, kemudian kita akan adakan perjumpaan sekali lagi untuk kita lihat tercapai atau tidak. Okey, jadi dalam situasi kita ni, kita akan bermula tempoh PPIK ini daripada Julai sehingga Disember. Jadi kita akan berjumpa kembali pada Disember untuk kita lihat sama ada berlaku perkembangan atau sama ada kita lihat tercapai atau tidak dalam objektif Erin ni. Okey. Namun demi mencapai objektif PPIK ni, saya sangat berharap kerjasama dan komitmen daripada puan dan encik dalam memberikan intervensi dekat rumah juga. Jadi maksudnya tak boleh mengharapkan sepenuhnya daripada saya. Sebab saya pun jumpa Erin beberapa kali saja kan seminggu. Jadi kena buat homework jugalah kat rumah. Ya, jadi kira kalau puan masuk sesi tu, puan boleh dapatkan input daripada saya, kemudian sampaikan input tersebut kepada encik dekat rumah. Ya. Okey. Okey. Seterusnya kita bergerak kepada plan PPIK teruslah ya. Okey, puan, encik. Okey, sekarang ni saya akan tunjukkan Pelan Perkhidmatan Individu dan Keluarga Erin lah. Okey, kita ada beberapa bahagian. Okey, untuk bahagian pertama ni adalah butiran murid. Jadi saya nak minta puan dan encik tolong semak. Betul tak butiran puan, encik dan Erin? Jika ada masalah, saya akan perbetulkan. Betul. Okey, betul. Okey, betul. Betul Okey. Untuk bahagian kedua pula adalah maklumat mesyuarat dia, maklumat sekarang ni lah. Okey, saya memang tikkan pada permulaan sebab ini adalah merupakan mesyuarat kita yang pertama lah untuk objektif Erin lah. Okey, dan macam biasalah tarikh pelaksanaan PPIK ni adalah by Julai ni dan akan berakhir pada Disember hujung tahun nanti. Okey, seterusnya kita bergerak kepada bahagian ketiga, iaitu tahap perkembangan terkini dan keperluan Erin itu sendiri. Jadi inilah dia yang saya katakan tu, berdasarkan pemerhatian saya terhadap Erin bermula daripada mula-mula datang dekat sini di dalam kelas dan juga berdasarkan apa yang maklumat yang disampaikan oleh puan dan encik lah. Okey. Yang ini ya. Okey, untuk dari segi pencapaian akademik iaitu pendidikan dia lah dan gaya pembelajaran, dari segi kemahiran bahasa dan komunikasi, saya dapati Erin ni memang boleh memahami arahan, tapi satu arahan saja, arahan verbal secara berdikari, dan juga dia boleh menyatakan juga kehendak dia dengan menggunakan saya nak. Tapi dengan sepada bantuan lah, maksudnya masih lagi dia mungkin dia boleh sebut saya nak, tapi dari segi objek ataupun item tu mungkin perlu dengan bantuan lagi. So mungkin dia tak betul-betul explore lagi apa yang ada di sekelilingnya. Okey. Dari segi kemahiran adaptif pula, okey, Erin ini kemahiran dia tandas ya. Dia boleh melakukan kemahiran dia tandas dengan bantuan guru. Maksudnya memang sangat perlu bantuan lah sebab hari tu kata dah, ya betul, sebab hari tu kata dah mula toilet training kan. Betul. Tapi still perlu bantuan. Jadi betul, memang kita dapati memang itu juga yang berlaku dekat sini. Dan juga melakukan rutin kitibaan secara berdikari. Maksudnya Erin memang boleh lakukan rutin kitibaan seperti meletak beg, and then letak makanan, salam guru semua okey, tak ada masalah. Okey, dari segi kognitif, saya dapat tengok Erin ni memang boleh kenal 1 hingga 20. Tak ada isu. Dari segi reseptif dan juga ekspresif. Maksudnya dia boleh faham apa yang nombor 1 hingga 20 yang saya sebut, dan juga dia pun boleh sebut sendiri. Okey, dan juga dia boleh kenal huruf A to Z. Mungkin ajar dekat rumah kot ya, A sampai Z tu. Tengok video
Okey. Dari segi perkembangan sosial pula ya. Kemahiran sosial emosi ni saya dapat tengok, Erin boleh tunggu giliran. Maksudnya kalau nak main ke, kongsi mainan ke, boleh tunggu giliran tapi dengan bantuan guru lah. Dekat rumah saya tak pasti, boleh ke nak kongsi mainan tu tunggu giliran dengan adik? Selalu yang timbul kat rumah dengan adik dia. Susah lah. Adik dengan adik 2 tahun itu memang akan susah sikit untuk tunggu. Tapi Selalu akan rampas lah. Tapi rasanya Mama je dah faham kot sebab dah buat dekat dalam kelas juga kan. Dah dapat dah idea tu. Okey, dan juga boleh bermain dengan rakan lain dalam kelas dengan bantuan. Ini pun mamanya nampak juga kan dalam kelas. Kalau nak main tu memang mama kena kontrol juga kan. Tapi bolehlah, masih boleh mendengar. Okey. Dari segi tingkah laku, sepada bantuan untuk mendengar arahan dalam kumpulan. Mungkin Erin ni kadang-kadang mungkin terlalu excited dekat dalam kumpulan ataupun mungkin terlalu senyap ikut situasi. Jadinya memang dia perlukan bantuan. Selalunya mamanya akan tolong. Jadi kat rumah mama duduk. Ya, betul. Dan juga dia memerlukan bantuan untuk beratur ketika membeli makanan. Yang ini kita tak adalah dalam sesi, kita tak adalah suruh membeli makanan, tapi yang ini mama ada juga ceritakan kepada saya beli makanan dekat kantin, ajar dia untuk dia tunggu sebab dia selalu mama selalu nak cepat dia. Nak cepat. Macam ada orang beratur kat depan dia tu tak boleh, dia nakkan cross je. Okey. Dan seterusnya adalah dari segi perkembangan fizikal ya. Dari segi kemahiran motor kasar yang saya cakap tu, maksud berjalan ke berlari ke. Saya boleh lihat Erin memang boleh berlari, berjalan, merangkak, tak ada masalah. Mengguling, boleh juga menjulur, mengguling ke hadapan tu pun boleh, tak ada isu. Dan juga dari segi motor halus, saya dapat tengok Erin memang boleh memegang pensel tapi dalam keadaan tidak matang. Yang macam yang puan selalu tunjukkan lah, memang macam ni. Tapi kita masih lagi dalam proses kan puan. Jadi encik, saya harap encik boleh tolong lah. Dari segi motor halus yang lain adalah boleh menyuri huruf secara berdikari. Ya, jangan salah anggap ya, walaupun anak boleh menyuri huruf secara berdikari, tapi tak semestinya dia pegang pensel tu secara matang. Itu saja untuk bahagian perkembangan Erin lah. Penting bagi guru untuk menerangkan kepada ibu bapa perkembangan semasa kanak-kanak sebelum menyatakan objektif pengajaran. Ini adalah kerana perkembangan semasa kanak-kanak akan memberi panduan kepada guru untuk merancang objektif pengajaran. Itu matlamat tahunan dan objektif jangka panjang untuk Erin. Ini adalah objektif dan juga matlamat yang saya tetapkan untuk Erin dalam tempoh 6 bulan PPIK ni. Ada 7 objektif kesemuanya. Objektif pertama ialah saya jangkakan Erin boleh melakukan 7 daripada 10 kemahiran ditandas dengan berdikari. Kenapa saya pilih kenapa saya tentukan 7 pada 10 kemahiran tandas? Saya terangkan di sini ya. Berbalik kepada perkembangan terkini, perkembangan semasa Erin. Macam saya nyatakan tadi, kemahiran di tandas Erin ni masih perlu dengan bantuan guru di kelas. Maksudnya dia masih belum mencapai apa-apa lagi kemahiran di tandas. Jadinya saya memang menjangkakan Erin boleh mencapai lah 7 daripada 10 kemahiran di tandas. Maksudnya mungkin tak terlalu tinggi lah kot. Erin. Sebab selalu kemahiran dekat tandas kan ada 10 kemahiran kan? Ya betul. Tapi saya khawatir yang kalau saya mencapai 10 per 10 mungkin terlalu tinggi, membebankan Erin. Jadi 7 daripada 10 tu kita cuba lihat, InsyaAllah boleh capai atau tidak. Anda kata kalau Erin dah capai 7 per 10? Ya, jika prestasi Erin sangat baik ya, mungkin jika dah hampir tercapai, belum sampai tempoh 6 bulan tapi dah tercapai 7 daripada 10 kemahiran tandas tu, ya, kita akan teruskan juga kemahiran tersebut supaya Erin boleh capai sampai 10 kemahiran di tandas. Maksudnya bukan kira 6 bukan, bulan, ya, kita buat 7 kemahiran tu saja. Ya, bukan. Mungkin katakanlah dalam tempoh 4 bulan dah tercapai 7 kemahiran tu. Tapi kita teruskan kepada 10 per 10. Ada ya? Seterusnya saya bacakan objektif yang lain ya. Erin boleh meminta sebanyak 30 item dengan menyebut saya nak, diikuti dengan nama item secara berdikari. Seterusnya Erin boleh menyalin satu patah perkataan menggunakan pensel secara berdikari. Erin boleh menyelesaikan operasi tambah lingkungan 1 hingga 10 secara berdikari. Boleh menunggu giliran sebanyak 50%. Boleh menyertai aktiviti berkumpulan sebanyak 50% dan juga boleh membaca 10 suku kata mudah secara berdikari.
Okey. Daripada objektif yang tadi tu, saya ingin terangkan saya telah menetapkan juga penanda aras di mana ia memudahkan kita, saya sebagai cikgu dan juga puan dan encik untuk menjalankan intervensi ini di rumah, di mana objektif yang besar tadi melakukan 7/10 kemahiran ditanda secara berdikari itu saya pecahkan kepada unit kecil. Jika kurang jelas, saya akan terangkan dengan lebih detail dekat sini ya. Penanda aras ya untuk Aaron melakukan 7/10 kemahiran ditanda secara berdikari pada Disember 2020. Saya pecahkan kepada 3 lah. Iaitu step yang pertama adalah kita akan pastikan Aaron boleh melakukan 3/10 kemahiran ditandas secara berdikari pada bulan Julai. So maksudnya end of Julai ni kita tengok dulu boleh tercapai tak 3/10 tu. Lepas tu kita terus pula kepada yang kedua pula, bulan seterusnya adalah pada bulan September. Aaron boleh melakukan 5 daripada 10 kemahiran tanda secara berdikari pada September pula. Maksudnya bukan kita terus 7/10. Maksudnya kita betul puan, betul. 3 dulu 3/10 kemudian 5/10. Seterusnya pada bulan Disember, iaitu pengakhiran bulan lah, iaitu 6 bulan tu, kita menjangkakan Aaron boleh melakukan 7/10 kemahiran tanda ini secara berdikari. InsyaAllah boleh. Ya. Bila yang saya akan jalankan pemerhatian ini semua, saya akan jalankan pemerhatian ini 2 kali seminggu. Mungkin dalam Isnin dan juga Jumaat ke, kita tengok macam mana. Yang seterusnya, untuk objektif seterusnya, ini adalah penanda arasnya. Boleh tengok objektif yang kedua macam tu. Jadi dibagikan kepada 3. Ya, betul. Sebab memudahkan encik dan puan kat rumah buat. Ya, betul. Dan juga sebagai saya, guideline saya jugalah. Boleh. Ini objektif ke-6 dan ke-7. Jelas. Sekiranya ibu bapa tidak bersetuju dengan cadangan objektif pengajaran, guru perlu menambah baik objektif pengajaran berdasarkan apa yang telah dipersetujui dengan ibu bapa. Namun, jika objektif tersebut telah dipersetujui ibu bapa, guru boleh mendapatkan tanda tangan ibu bapa sebagai pembuktian. Laporan perkembangan untuk ibu bapa ya. Dari sini berdasarkan perbincangan kita tadi, ada masalah tak? Jelaslah, buat saya jelas bahawa saya nampak dia punya objektif pun detail dan sangat jelas lah. Dia nak berapa langkah untuk toilet training tadi. Jadi saya jelas dengan itu. Alhamdulillah jelas. Puan macam mana puan? Saya rasa okey lah, jelas sangat lah. Macam saya pun first time kan, kita tak tahu nak buat macam mana dengan anak kat rumah kan. Jadi bila teacher pecahkan sikit-sikit macam tu, so kita tak tertekan lah nak fokus 7/10 dalam 6 bulan tu, kita tak tahu nak bahagikan macam mana kan. Objektif tu tak terlalu, kita kata tak terlalu general, memang spesifik lah. Dia menjurus, so kami faham dan jelas semua. Terima kasih. Jika tak ada masalah, saya nak minta puan bacakan di ruangan ini. Jika puan tidak masalah apa-apa, puan perlu tik kan, dan juga turunkan tanda tangan dan juga nama sebagai bukti lah yang puan dan encik bersetuju dengan matlamat dan objektif yang saya tetapkan ini. Dan kita akan jalankan bersama-sama nanti. Ini nanti ada salinan untuk kami ke? Ya, ada. Maksudnya nanti memang saya akan buat satu salinan lagi untuk puan dan encik rujuk dekat rumah, dan juga satu rujukan lagi untuk saya. Sebab rujukan untuk saya tu saya akan simpan dalam fail peribadi Aaron lah. Macam tu. Boleh kan? Itu saja mesyuarat kita untuk hari ini. Terima kasih banyak. InsyaAllah nanti puan jika ada sebarang pertanyaan ke atau apa-apa nak tanya, just in case tak faham kan, boleh je rujuk dengan saya dalam sesi nanti. Dan juga kita akan tengoklah kalau homework apakah yang saya bagi dekat Aaron berdasarkan perkembangan teknik Aaron, saya akan bagi dekat dalam sesi. Ya. Cubalah kita cubalah buat kat rumah. Dia komitmen hari tu pun penting juga kat rumah. InsyaAllah kita cuba. Itu saja ya puan encik. Terima kasih banyak. Terima kasih teacher. Sama-sama. Jumpa dalam sesi ya. Assalamualaikum. Suka saya untuk berkongsi beberapa tips semasa mengadakan perjumpaan bersama ibu bapa, iaitu bina hubungan yang baik antara guru dan ibu bapa, gunakan intonasi yang sesuai, wujudkan suasana yang selesa, adakan perjumpaan di ruang yang kurang gangguan, dan galakkan ibu bapa untuk memberi maklum malas berkenaan kanak-kanak.